Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bitamin bi khair wa ba'd. Dah ni dah Ustaz. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dapat sama-sama kita berkumpul pada pagi ini di Mesir. Dan di Malaysia pada jam berapa sekarang ni? 10.30 4.30 petang. 4.30 petang. Kenapa tak naik ya Ustaz? Memang naik lah. Naik lah. Ada? Memang naik lah. Tak naik. Oh ada. Di ni kan di ruak kan? Di ruak kan? Allah, tak naik. Ustaz tak naik balik. Ada? Nampak ni? Ada? Dah lambat ni. Oh ada. Baik. Ada. Baik. InsyaAllah kita akan diskusikan Risalah As-Sawm Baina Syari'ati wal Haqiqah yang saya telah susun lebih kurang dalam tahun yang lepas, dalam tempoh 3 hari ini insya-Allah taala. Baik, kita terus kepada perbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ini adalah sebuah risalah kecil berkenaan hukum hakam puasa yang dicadangkan namanya oleh guru saya yang mulia Al-Allamah Al-Usuli Ad-Doktor Ahmad Mamduh Sa'ad Hafizahullahu Ta'ala, Ketua Jabatan Penyelidikan di Majlis Fatwa Kerajaan Mesir, dengan nama Risalah Saum Baina Syari'ati wal Haqiqah. Risalah kecil ini sudah saya siapkan karangannya sejak tahun 2018 lagi. Cuma disebabkan kesibukan dan pelbagai urusan, maka tertangguh pengeluarannya sehinggalah ke tahun 2019. Saya mengumpulkan pandangan para ulama Syafi'iyah di dalamnya serta berusaha menyebut pandangan yang muktamad di dalam mazhab buat panduan para pembacanya. Walaupun risalah ini ringkas, namun di dalamnya terdapat faedah-faedah yang berharga serta dawabit penting khusus kepada para penuntut ilmu.
Ini kerana menghafaz masalah ilmu semata-mata tanpa mengetahui dawabitnya, maka ia akan menyebabkan keliru serta bercampur aduk masalah. Semoga risalah ini dapat membantu kefahaman kita dalam melaksanakan ibadah puasa sehingga mencapai puasa khususul khusus. Di sini maksudnya puasa ada 3, ada puasa dipanggil puasa awam, kemudian ada puasa dipanggil puasa khusus, dan yang ketiga puasa khususul khusus. Nanti akan disebutkan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Terus kita masuk pada perbahasan. Puasa pada bulan Ramadan adalah merupakan kefarduan menurut ijma' para ulama. Ianya merupakan perkara yang diketahui secara daruri di dalam agama, yakni ma'lum minad din bid-darurah. Ini perkara yang kalau diingkari maka jatuh kufur kepada seseorang tersebut, karena ianya adalah perkara yang sudah diketahui secara daruri. Maksudnya masuk Islam tahu dah kata wajib menunaikan puasa pada bulan Ramadan. Jadi seseorang yang mengingkari perkara ini adalah dikira kafir, melainkan jika ianya disebabkan yang pertama, kejahilan yang berlaku disebabkan jauh daripada para ulama. Ini bu'du 'anil alim, ada ulama jauh daripada para ulama. Yang kedua, atau kerana dia masih baru memeluk Islam. Baik, zaman internet sekarang ni adakah masih dianggap sebagai jauh daripada para ulama? Kalau kata dengan kepelbagaian perkara yang orang panggil percambahan maklumat yang ada dalam internet pun masih lagi sebenarnya boleh dianggap sebagai jauh daripada para ulama. Dekat ni maksudnya dia boleh berhampiran dengan para ulama tadi dan mengetahui mana yang sepatutnya dia jadikan panduan dan yang patutnya dia tidak jadikan panduan. Tamam? Itu pernah dibahaskan oleh Maulana Syekh Ahmad Tayyib hafizahullah taala, Syekh Al-Azhar Al-Azhar Al-Syarif, kenaan dengan ahli fatrah. Adakah golongan bukan Islam sekarang yang berada di Amerika Syarikat, contohnya di negara-negara barat ataupun di tempat-tempat yang mana pun dianggap sebagai ahli fatrah, masih boleh dianggap sebagai ahli fatrah? Kata Syekh, kalau walaupun di tempat tu ada pendakwah, kerana mereka masih lagi buruk sangka terhadap Islam, dan juga ada Islamfobia tu masih lagi kuat, kerana tak sampai surah Islam yang benar. Kerana ada yang bertentangan dengan Islam ni adalah kerana tidak sampai kepadanya surah Islam yang sebenar. Yang sampai kepadanya adalah surah yang tidak benar daripada pendakwah-pendakwah yang mereka membawa fitnah kepada Islam. Dibawa Islam ni yang kekerasan. Islam ni tidak nampak pada kelembutannya dan kebaikannya. Dilihat oleh mereka dengan suasana begitu. Baik, macam mana dengan hukum mereka ini? Adakah mereka dianggap sebagai ahli fatrah? Maulana Syekh Ahmad Tayyib hafizahullah taala pernah mengeluarkan pandangan beliau, kata mereka ahli fatrah. Dan ini dalam keadaan yang globalisasi sekarang ni, yang penuh dengan pendakwah yang ada dalam internet, yang boleh kita dengar dia punya capaian dia dengan cepat, maka kata Syekh Ahmad Tayyib pun masih tidak boleh dikira lagi kerana terlalu banyaknya percambahan tersebut, sehingga kadang-kadang ada orang yang mendengar yang tidak betul dan dia jadikan yang tidak betul sebagai panduan dia sepanjang pengetahuannya tanpa dia merujuk kepada yang tepat. Jadi ala kulli hal yang disebutkan oleh para ulama dalam kitab mereka jauh daripada para ulama tersebut, maknanya tidak berada dekat dengan peribadi para ulama tersebut, yang boleh untuk mereka jadikan panduan. Yang kedua, atau kerana dia masih baru memeluk Islam, ataupun dia masih baru memeluk Islam. Hadisu ahdi bil Islam. Allah Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladhi unzila fih, surah Al-Baqarah ayat 185. Jadi bulan Ramadan yang telah diturunkan oleh Allah Ta'ala di dalamnya Al-Quran.
Dan kemudian baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syahrul Ramadhan syahrun kataballahu alaikum siyamah." Dalam hadis Nabi mengatakan Ramadan adalah bulan yang telah dicatatkan, yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala kewajipan ke atas kalian untuk berpuasa. Wa sanantu lakum qiyamah. Dan aku telah menunjukkan sunnah kepada kalian bagaimana mendirikan bulan ini. Barang siapa yang berpuasa dan mendirikannya hal keadaannya beriman dan mengharapkan yakni pengampunan dan pahala daripadanya, yakni Allah, maka akan keluar dia daripada dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya. Ini pahala kepada orang yang mendirikan Ramadan dengan ikhlas dan menanti Ramadan ini dengan penuh kegembiraan. Puasa berdasarkan bahasa ialah al-imsak, iaitu menahan diri sama ada daripada makan, minum, berbicara dan lain-lain. Manakala berdasarkan syarak, ianya bermaksud, ini berdasarkan syarak. Ini syara'an, segi syarak. Maksud syarak sini istilahan. Istilahan, yakni ittifaq ta'ifatun muayyanatun ala lafzin muayyan bimakna muayyan. Itu maksud syara'an. Jadi maksud puasa dari segi syarak, maksud puasa dari segi lughah imsak. Ini apa sahaja menahan diri dipanggil as-saum. Sayyidina Zakaria alaihi salam ketika mana nak dapat anak, ditanya kepada Allah Ta'ala apa tanda dia akan mendapatkan Sayyidina Yahya alaihi salam. Maka dikatakan bahawa dia akan berlaku imsak. Maksudnya dia tidak akan bercakap selama tiga hari. Tidak bercakap tadi maknanya tidak bercakap secara daruri. Bukan ittirari. Secara ittirari, bukan ikhtiari. Bukan dia yang pilih tidak bercakap. Dia nak bercakap tak boleh. Yang boleh hanya zikrullah saja. Nak bercakap dengan orang, awak tak boleh keluar suara. Maka tahulah tu tanda kepada akan adanya anak beliau. Tamam. Baik, dari segi syarak, makna puasa imsakun an jami'il mufattirat atau muftirat jami'a naharin qabilin lis-sawmi biniyatin makhsusatin. Maksudnya menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa sepanjang siang hari yang dibenarkan padanya puasa dengan niat yang tertentu. Jadi maknanya menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa tersebut sepanjang siang hari. Maksud syarat mesti siang hari. Yang dibenarkan padanya puasa dengan niat yang tertentu. Tamam. Maka diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan jika yang pertama melihat hilal Ramadan. Jadi kita dah hampir kepada Ramadan dan di sini akan disebutkan tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Dan wajib bagi seorang yang ingin masuk ke dalam satu ibadah yang nak dilaksanakan perlu mengetahui dan mengambil faham terhadap ibadah sebelum dia masuk ke dalam ibadah tersebut. Jadi jangan masuk ke dalam bulan Ramadan dalam keadaan kita jahil daripada maksud Ramadan. Jadi diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan jika yang pertama apa? Melihat hilal Ramadan. Ini yang pertama. Kalau dia melihat anak bulan Ramadan. Yang kedua, atau menyempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Atau yang ketiga, membenarkan seseorang yang dia percayai pada khabarnya bahawa dia telah melihat hilal Ramadan. Yang ketiga. Yang keempat,
atau sabit pada orang yang dia percayai tersebut telah melihat anak bulan Ramadan walaupun dengan penyaksian daripada seorang yang adil. Tahu? Dia akan disebutkan nanti. Jadi ini ada 4 keadaan yang diwajibkan seorang tadi berpuasa. Baik, tidak diwajibkan beramal dengan pandangan orang yang hanya menetapkan bulan Ramadan dengan pengiraan. Maksudnya dengan hisab. Hanya sekadar pengiraan di atas kalender tanpa melihat kepada hilal Ramadan, maka tidak wajib untuk seorang tadi beramal dengan pandangan tersebut. Tetapi bagi yang membuat pengiraan tersebut, wajib baginya berpegang dengan kiraannya tersebut. Tapi kalau dia yang kira, dia wajib ikut dengan kiraannya. Misal bagi masalah melihat awal bulan Ramadan dan sempurna 30 hari Sya'ban ialah seperti berikut. Ini kalau misal orang yang melihat awal Ramadan dan sempurna 30 hari. Cara dia bagaimana? Bila mana telah masuk 29 Sya'ban, maka setelah maghrib dilakukan proses melihat anak bulan. 29 Sya'ban. Selepas maghrib, ditengok anak bulan. Jika anak bulan dilihat pada malam tersebut oleh golongan muslimin, maka wajiblah berpuasa pada keesokan harinya. Namun jika mereka tersebut tidak nampak anak bulan tersebut atas sebab-sebab tertentu seperti cuaca mendung atau cuaca elok, cuma anak bulan tidak kelihatan, maka pada waktu tersebut ditentukan bahawa bulan Sya'ban 30 hari. Kerana dia tak nampak. Maka keesokan harinya ditentukan sebagai 30 Sya'ban. Dan hari setelahnya ditentukan sebagai hari pertama Ramadan. Boleh. Itu contoh kepada penentuan melihat hilal dan kemudian ditetapkan 30 hari. Itu contoh dia lah. Boleh. Dan hari setelahnya ditentukan sebagai hari pertama Ramadan. So, 29 Sya'ban, tengok anak bulan selepas maghrib. Tidak nampak, maka ataupun kalau nampak, esoknya Ramadan. Maksudnya malam tu akan terus dilaksanakan solat tarawih. Esoknya akan Ramadan. Kalau kata tidak nampak ataupun kerana disebabkan cuaca yang tidak elok ataupun cuaca elok cuma tak nampak, maka ditentukan esok adalah hari 30 Sya'ban. Baik. Cuma yang ni yang dipanggil, kalau kata dah cuaca mendung, tidak nampak, maka esok 30 hari tu dipanggil Yaum Syak tu. Dan hari itu yang tidak dibenarkan untuk kita berpuasa kerana dibimbangi pada ketika tersebut masih lagi keliru. Tidak tahu yang mana satu keadaan yang tepat. Maka tidak dibenarkan puasa pada hari tersebut. Boleh? Dan kemudian pada hari yang seterusnya selepas tu, maka dianggap tu adalah hari pertama Ramadan. Kerana hari yang pada malam tersebut tidak nampak, esok tu ditentukan sebagai 30 Sya'ban. Seperti yang kita sedia maklum, bahawa bulan Islam hanyalah 29 atau 30 hari sahaja. Tidak mungkin bulan Islam 28 atau 31 hari. Ya. Jadi istiqra'nya tam, kan? Tamam. Nanti kita akan tengok. Cuma ada masalah yang penting yang disebutkan berkenaan dengan matlak dan sebagainya. Nanti akan sampai kepada bab nanti kita akan tengok. Ini kita sebut secara umum saja dulu. Baik. Syarat-syarat wajib bagi berpuasa. Syarat wajib berpuasa itu 4 perkara. Yang pertama, Islam. Maka tidak diwajibkan berpuasa ke atas kafir asli. Dan tidak diwajibkan ke atasnya, yakni ke atas kafir asli tersebut, qada jika dia memeluk Islam.
Manakala murtad pula diwajibkan ke atasnya puasa, tetapi tidak sah puasanya tersebut sehinggalah dia kembali memeluk Islam. Disebabkan itulah, bila mana si murtad kembali memeluk Islam, maka wajib ke atasnya qada keseluruhan perkara wajib yang ditinggalkan ketika murtad. Karena dia wajib ketika tersebut, cuma tidak sah. Beza dengan kafir asli. Sebab tu Islam di sini dengan maksud Islam fima madha. Islam pada syarat wajib puasa ni dengan maksud Islam fima madha. Maksud Islam sebelumnya. Maksudnya Islam telah Islam sebelumnya. Jadi kafir asli, kenapa walaupun dia ditaklifkan dengan hukum syarak, mengikut pandangan para ulama usul, sebab tu mereka disiksa di dalam kubur nanti dan disiksa di akhirat, adalah kerana tidak melaksanakan tanggungjawab. Kerana mereka tidak memeluk Islam. Jadi bila tak memeluk Islam, mereka tidak solat, tak puasa, tak buat macam-macam perkara yang telah diarahkan oleh Allah Ta'ala. Maka berdosa mereka tadi kerana sebab tidak Islam, dan kemudian yang kedua adalah kerana tidak melaksanakan tanggungjawab. Manakala murtad, tapi kalau mereka masuk Islam, adakah diwajibkan kepada mereka untuk qada puasa yang sebelumnya? Tidak. Tak wajib. Kerana syarat Islam sini maksudnya fima madha, yang telah berlalu sebelum ni. Berbeza dengan murtad. Murtad, mereka Islam, kemudian murtad. Baik, wajib tak ketika dalam keadaan murtad tersebut, tiba-tiba masuk Ramadan dan mereka tidak puasa? Wajib tak mereka puasa pada bulan Ramadan tersebut? Wajib kepada mereka puasa. Tetapi adakah diwajibkan kepada mereka qada puasa tersebut? Wajib mereka qada. Cuma ketika dalam keadaan murtad tak sah puasa dia. Sebab apa? Sebab mereka telah Islam sebelumnya, dan tinggalkan Islam. Maka wajib mereka qada perkara tersebut. Yang kedua, syarat wajib bagi Islam, bagi puasa adalah baligh, ataupun cukup umur. Maka tidak diwajibkan puasa ke atas kanak-kanak. Namun jika kanak-kanak tersebut sudah mumayyiz, sah puasanya tersebut dan mendapat pahala. Kalau kanak-kanak tadi dah mumayyiz. Dan syarat-syarat tamyiz ataupun tanda-tanda tamyiz telah disebut oleh para ulama. Ada beberapa tanda. Ada sebagian ulama kata yang boleh mengenal tangan kiri dengan tangan kanannya, boleh makan dengan sendiri, boleh basuh kemaluannya dengan sendiri. Maka itu sudah dikira tamyiz. Atau kerana tamyiz kanak-kanak pada zaman sekarang ni lebih cepat kemungkinan. Umur 5 tahun mungkin dah tamyiz. Lepas sah, tamyiz sudah dikira sah untuk puasanya dan mendapat pahala. Namun jika dia belum mumayyiz, maka tidak sah puasa tersebut daripadanya. Tak sah kalau tidak tamyiz lagi. Kanak-kanak lelaki dan perempuan jika telah sampai umur keduanya 7 tahun, yakni menurut tahun qamariyah, maka diarahkan keduanya berpuasa daripada pihak walinya, yakni penjaganya seperti bapanya, ataupun datuknya, ataupun ibunya, serta dipukul keduanya jika meninggalkan puasa setelah cukup umur 10 tahun. Perkara ini juga dilakukan untuk solat dan juga wuduk. Jadi ramai yang silap faham, kata mereka puasa tidak perlu disuruh, kerana yang disuruh adalah solat sahaja, tidak buat itu. Betulnya termasuk puasa, kata ulama. Maka syarat wajib untuk anak-anak tadi berpuasa mesti cukup umur, itu wajib. Tapi kalau kata umurnya telah sampai mumayyiz, maksudnya dia ada tamyiz, dia boleh kenal dah kanan kiri dia boleh makan sendiri, dia boleh dah basuh berak dia sendiri, maka pada waktu tersebut sah puasa dia. Kalau contohnya dia tamyiz umur 5 tahun, dia dah boleh dah buat semua urusan tadi. Handset pun dah boleh pegang dah boleh main dah. Tengok tahu tak mana folder game. Lepas tu dia boleh tahu pula kalau buat macam ni dapat yang ini, kalau tak buat yang ni dia akan kalah. Dia boleh fikir dah benda tu. Tamam. Jadi kalau dia nak puasa pada tahun tersebut, umur dia masih 5 tahun, maka sah puasanya tersebut. Yang tak boleh kalau dia tidak tamyiz langsung. Umur 3 tahun dia tidak tamyiz lagi.
Baik. Tapi kalau sampai umurnya 7 tahun, 7 tahun maksud di sini 7 tahun Qamariyah. 7 tahun Qamariyah. Ikut tahun Islam. Maka diarahkan oleh walinya kepada bayi atau kanak-kanak tersebut untuk berpuasa. Kena arahkan. Kita kena bagi tahu ke anak kita umur 7 tahun tersebut. Kata kena puasa dah. Jadi cara dia macam mana? Cara dia tadarrush, sikit-sikit. Yang pertama tidak bagi makan lagi. Contohnya dikata kita tak akan makan pada waktu pagi ni, tak boleh makan dulu. Sampai tengah hari dia tahan tak lahap dah. Dia pun beritahu kata lapar, bagilah makan. Esok bagi lebih sikit. Jadi contohnya seminggu tu main tengah hari dia tak lepas api. Masuk minggu yang kedua, dia mau boleh tahan sikit sampai asar. Boleh bagilah sikit. Ataupun masa umur 7 tahun tu memang dia punya puasa dia setakat puasa, orang Kedah bagi puasa yang yuk lah. Puasa apa ni, siang-siang seluk periuk tu. Pergi dapak lah cari nasi. Jadi ibu pada waktu tersebut masak kepada anak tadi untuk dimakan. Tamam. Jadi jangan dipaksa dia, jangan ditahan. Jangan kata tak tahan sikit-sikit, takut nanti akan berlaku mudarat. Kerana dia tak biasa. Lepas tu puasa ni bukan senang juga sebenarnya. Lepas tu kita di dalam Islam disuruh dilatih pada umur 7 tahun. Lepas tu kita tak heran ada orang yang dah dewasa. Macam ada saya tengok dalam YouTube, dalam Facebook, yang orang-orang bukan Islam yang cuba nak puasa, nak tiru kawan-kawan dia yang Islam. Masuk tengah hari jam lah. Kita masuk tengah hari relax ya. Kita kata lah biasa je pun. Awak ni buat teruk kan. Tak, kerana tidak dilatih. Kerana puasa perlu latihan. Kita nampak kita kata, saya ni kadang-kadang puasa Ramadan je. Puasa Isnin Khamis pun tak sempat nak puasa Isnin Khamis. Kerana dia penuntut ilmu, kerana dia letih, kerana nak belajar dan sebagainya. Maka masing-masing dengan jalan masing-masing kan. Jadi dia pun tak puasa selain daripada bulan Ramadan saja. Tapi masuk Ramadan boleh puasa. Kenapa? Kerana latihan sebelumnya yang telah dia diajar dengan perkara tersebut. Jadi kita pun macam tu juga. Umur 7 tahun suruh dulu anak kita puasa. Orang panggil apa? Diarahkan dia untuk puasa. Kalau dia tidak puasa, maka kita tidaklah terlalu orang panggil apa, memaksa dia untuk dia selesaikan puasa tersebut. Maka kita kata kena tahan. Pukul 7 pagi ni orang tak makan, tak boleh, kena tahan kat dia. Dan akhirnya nanti akan sampai waktu dia akan puasa seperti dewasa. Kerana itu perlu latihan. Nampak? Baik. Tapi kalau kata umur dah 10 tahun Qamariyah, maka dipukul kalau dia tidak menunaikan puasa. Begitu juga wudu. Begitu juga solat. Wudu pun sekali. Sebab tu anak-anak yang menunaikan solat tanpa wudu, ini salah. Kalau si ibu menyuruh anak tadi menunaikan solat tapi tak ditanya wudu. Kata semayang dulu. Anak terus pergi semayang, tak tanya wudu dia. Kerana dalam semayang kata wajib semayang ya. Nabi suruh semayang. Termasuk dengan wudu. Kerana wudu adalah syarat sah kepada solat tersebut. Tamam. Ada sebahagian pendakwah mengatakan bahawa puasa tak disuruh pun. Jadi jangan disuruh anak-anak ni puasa. Yang disuruh semayang saja. Maksud baca tak habis. Tak selesai dia punya bacaan tersebut. Jadi kena ambil berat tentang masalah ni. Yang ketiga, syarat wajib bagi berpuasa adalah berakal. Jadi maksud berakal tidak wajib, maka terkeluar daripadanya, yakni tidak diwajibkan berpuasa ke atas orang gila. Jika seorang gila berpuasa, maka tidak sah baginya puasa tersebut kerana dia bukan termasuk ahli ibadah. Dia tidak berakal. Orang gila bukan tidak berakal maksudnya. Orang gila ni bukan tidak berakal. Orang gila ni adalah man sutira aqluh, yang tertutup akalnya. Kerana orang kalau dari segi bahasa al-insan, dari segi takrifan yang disebutkan oleh para ulama mantik, al-insan hayawanun natiq, yakni hayawan mufakkir. Jadi kalau ditanya macam mana dengan orang gila, pada orang gila mereka tidak berakal. Macam mana orang gila ni dipanggil insan juga kah? Dan kerana insan hayawanun natiq, orang gila ghaira aqil. Maka pada tersebut para ulama kata tak, gila tidak dianggap sebagai tidak berakal. Gila adalah maksudnya man sutira aqluh, yang ditutup akalnya.
Akalnya ada, cuma tertutup. Kalau zala as-satr tadi, dibuang sitar tersebut ataupun penutup tadi, maka dia akan kembali normal. Jadi berakal maksudnya bukan tidak orang gila bukan maksudnya tidak berakal. Tapi maksudnya tertutup akalnya. Baik. Yang keempat, mampu berpuasa. Ini syarat wajib berpuasa, ini mampu berpuasa, yakni pada segi zahir dan syarak. Ini memerlukan penerangan yang terperinci. Ini pada bab mampu berpuasa ni, pada syarat mampu berpuasa perlu kepada penerangan. Yang pertama, disebut ni kemampuan untuk berpuasa dilihat pada dua sudut. Iaitu secara hissiyah, yakni zahir, ataupun secara syara'iyah. Ini pada zahir seorang tersebut dengan pada syarak. Qudrah hissiyah bermaksud seseorang hamba tersebut mampu berpuasa dan menanggung segala kewajipan sewaktu berpuasa. Ini dipanggil qudrah hissiyah, yakni qudrat secara lahiriah. Ini berbeza dengan orang yang sakit serta orang yang tua, kerana kedua-duanya tidak mampu berpuasa serta tidak mampu untuk menanggung jika terdapat halangan untuk berpuasa. Jadi sakit yang dibenarkan untuk seorang tadi mengambil rukhsah dalam puasa adalah sakit yang diharuskan padanya tayamum. Maksudnya apa dia sakit yang diharuskan pada tayamum? Sakit yang mudaratnya tadi akan lebih berat kalau kata dia tidak bertayamum. Contohnya akan dipotong anggotanya. Kalau dia melakukan ibadah tersebut, anggotanya akan hilang. Anggotanya akan hilang manfaat ataupun dipotong terus ataupun hilang nyawanya. Itu antara perkara yang yubih at-tayammum. Ini perkara-perkara yang diharuskan tayamum, maka sakit tersebut dibenarkan. Dan tua pun bukanlah semua tua. Jadi tua yang menyebabkan dia tidak larat untuk menanggung secara zahir. Jadi kalau kata dah tua dah lagi, jumpa budak-budak tu panggil dia pakcik dah, rasa tua dah ni. Dia tak wajib puasa. Tak. Bukan dengan panggilan tu. Dengan keadaan tubuh badan dan peribadi orang tersebut. Itu qudrah yang pertama dipanggil qudrah hissiyah. Yang kedua qudrah syar'iyah pula bermaksud tidak terdapat keuzuran syar'i yang menghalang seseorang daripada kewajipan berpuasa. Misal, bagi keuzuran syar'i adalah seperti haid, nifas. Ini dia tidak sakit. Dia tidak tua. Tapi dia ada keuzuran syarak. Jadi sebab tu yang dimaksudkan dengan mampu berpuasa di sini adalah mampu pada zahir dan mampu pada syarak. Ini kerana qudrah pada hissi dengan qudrah pada syar'i itu penerangannya ini yang telah kita sebutkan. Ada orang yang haid, kemudian dia ada qudrah hissiyah, tapi syar'iyah tidak ada pada waktu tersebut kerana haid. Nifas, seseorang yang bermusafir dengan permusafiran yang panjang, ini safar tawil, ini pun termasuk keuzuran dalam syarak. Seterusnya seorang perempuan yang hamil serta perempuan yang menyusu, ini pun dikira keuzuran dalam syarak. Masail ni nanti akan di belakang. Awal ni kita sebut syarat sah, syarat wajib, dan perkara yang berkaitan dengannya, rukun-rukunnya. Nanti baru akan masuk dia punya perbahasannya di belakang, masail-masailnya, insyaAllah. Baik, ini dia macam revision balik je lah. Ini macam kita ulang kaji balik apa yang sepatutnya kita kena tahu dalam puasa permulaan. Baik, syarat sah bagi puasa. Syarat sah puasa juga ada 4 perkara. Tadi syarat wajib puasa ada 4. Syarat sah pun ada 4 juga. Baik, syarat yang pertama Islam. Macam mana Islam yang pertama ni dia boleh letak syarat sah dan kemudian boleh letak juga dengan syarat wajib? Ini takut ada orang tanya. Sebab tu saya sebut tadi al-Islam pada syarat wajib maksudnya al-Islam fi ma madha. Dengan Islam maksudnya Islam sebelumnya telah Islam maksudnya. Faham? Manakala Islam pada syarat sah, yang al-Islam bil fi'li.
Ini Islam pada waktu tersebut dengan sungguh. Islam sungguh pada waktu itu. Baik. Jadi kena tak dalam apa ni kurungan. Islam pada syarat wajib, itu Islam fima madha. Islam pada syarat sah, Islam bil fi'li. Yang ni apa ni perlu diletakkan dalam kitab baru. Tak buat lagi, okey. Ya. Ada tambahan lagi ni, insya-Allah nanti kita akan tambah lagi. Ada beberapa bab kita akan tambah. Baik. Yang kedua mumayyiz. Mumayyiz. Yang ketiga suci daripada haid dan nifas. Yang keempat, waktu tersebut dibenarkan berpuasa padanya. Itu syarat sah puasa. Karena kalau tidak Islam, tidak mumayyiz, tidak Islam, tak sah puasanya. Tidak mumayyiz, tak sah puasanya. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Cuma para ulama sebahagian melatih anak-anak mereka untuk berpuasa sebelum mumayyiz, itu latihan saja. Untuk anak-anak tidak para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, ketika masuknya Asyura, mereka akan menahan anak-anak kecil mereka daripada makan dan minum sebagai latihan. Bukan puasa. Maksudnya itu bukan dianggap sebagai puasa segi syarak. Cuma latihan saja untuk nak bagi dia biasa tak makan dalam tempoh yang tertentu. Jadi pada waktu bulan hari Asyura, maka anak-anak kecil ketika menangis lapak susu akan dibagi mainan. Gelungan benang tu dibagi kepada mereka untuk dipermain. Disebut dalam hadis. Jadi dimain sampailah mereka hilang lapak tersebut. Bukan hilang maknanya, lupa. Budak-budak boleh lupa. Orang tua tak lupa dia. Jadi sebab tu ataupun ditidurkan. Bagi dia tidur, pujuk dia bagi dia tidur. Macam tu cara dia dibuat oleh para sahabat sebagai latihan. Bukan tu wajib. Tak. Tapi kalau kita nak bagi minum, terus kita tak ada masalah. Cuma sebagai latihan. Latihan untuk mereka membiasakan diri dengan puasa. Tapi kalau tak buat, tak ada masalah apa. Bukan wajib pun. Baik. Kemudian yang keempat, waktu tersebut dibenarkan berpuasa padanya. Syarat mesti waktu itu dibenarkan puasa. Bukan waktu yang diharamkan puasa. Diharamkan malah tidak sah puasa seseorang tersebut jika berpuasa pada bila yang diharamkan puasa. Yang pertama, 2 hari raya, yakni Aidil Fitri dan Aidil Adha. Yang kedua, hari-hari tasyrik. Tasyrik yang 3, 13, 14 dan 15 Zulhijjah. Yang ketiga, hari Syak. Hari Syak ni bila? Hari ke-30 Sya'ban. Jika orang ramai berbeza pandangan pada melihat anak bulan Ramadan atau anak bulan tersebut telah disaksikan oleh seseorang yang tertolak penyaksiannya seperti kanak-kanak, wanita, hamba sahaya ataupun seorang yang fasik, selagi mana dia tidak meyakini atau kuat sangkaannya, yakni zan, akan kebenaran mereka. Boleh? Ini hari Syak. Hari Syak ni berlaku. Yang pertama kerana apa? Kerana orang beza pandangan. Sebahagian kata kami tengok, sebahagian kita orang kata tak tengok. Ini macam-macam. Maka hari tersebut diharamkan puasa. Dan kemudian, ataupun yang kedua, dilihat anak bulan tersebut oleh seorang yang tertolak penyaksiannya. Dia nampak, tapi tertolak penyaksiannya seperti kanak-kanak. Ataupun wanita. Ataupun hamba sahaya. Ataupun orang fasik. Selagi mana dia tidak meyakini atau kuat sangkaannya, yakni zan akan kebenaran mereka. Selagi mana orang yang mendengar tadi tidak kuat sangkaan, ini ataupun dia tidak yakin ataupun tidak zan yang kuat bahawa orang ini betul pada apa yang telah mereka saksikan. Baik. Jika seorang tersebut meyakini atau kuat sangkaannya di atas kebenaran khabar tersebut. Jadi, yang ni kalau kata seorang tadi kanak-kanak bagi tahu, mana dia yakin? Ataupun dia zan. Jadi orang tua, orang perempuan bagi tahu, hamba sahaya bagi tahu kepada dia. Maka apa hukum kepada orang ni kalau dia yakin? Seorang perempuan bagi tahu kepada dia, orang perempuan ni mengaji ilmu falak.
Dia seorang perempuan. Dia beritahu kata, saya nampak anak bulan. Orang tak nampak, dia nampak. Maka orang yang dengar berita tersebut, dia yakin. Ataupun dia zan. Kuat sangkaan ni, kata dia betul. Kerana apa? Kerana dia ni ada ilmu tentang masalah tersebut. Maka yang pertama, hukumnya wajib berpuasa. Wajib bagi orang yang dapat khabar tadi berpuasa. Ini bagi permasalahan orang ramai. Minta maaf. Pada masalah ni, masalah yang yakin ni, kan tadi berlaku syak, orang ramai pakat berbeza pandangan. Puasa ataupun tidak lagi. Yang kedua, datang khabar daripada yang tertolak penyaksiannya. Baik. Dengan dua keadaan ni, kalau dia yakin ataupun dia zan, maka hukum bagi puasa tersebut bagaimana? Yang pertama, wajib berpuasa bagi orang tersebut kalau dia yakin dan zan. Ini bagi permasalahan orang ramai berbeza pandangan tentang melihat anak bulan pada hari syak. Tapi kalau dia yakin pada waktu tersebut, kata pandangan yang kata melihat tadi ni itu lebih kuat, maka wajib baginya puasa pada hari itu. Boleh? Manakala yang kedua, harus baginya berpuasa. Ini bagi permasalahan anak bulan disaksikan oleh orang yang tertolak penyaksiannya, seperti kanak-kanak, wanita, hamba sahaya dan fasik. Jika ternyata hari syak tersebut daripada Ramadan, maka dia telah dikira melaksanakan kewajipan puasa tersebut. Boleh? Jadi harus baginya puasa. Ya. Dan dia bukan ahli syahadah. Kenapa perempuan tertolak daripada perkara ni? Kerana seorang wanita tidak dikira sebagai syahadahnya tidak kuat. Syahadahnya tidak kuat. Kerana syarak tentukan begitu. Seorang lelaki sama dengan dua orang perempuan. Boleh? Jadi dua keadaan lah. Kalau orang tu dengar orang pakai khilaf pada hari syak tu. Hari syak ni bila? 30 Syaban lah. Dan 30 Syaban. Sebab tu tadi ni, yang masalah tidak nampak anak bulan. Tidak nampak anak bulan bila mana ahlinya telah melihat anak bulan pada 29 malam. 29 malam selepas maghrib, orang tengok anak bulan. Tengok anak bulan nampak. Maka esok puasa. Tengok anak bulan tak nampak. Boleh. Sama ada dengan cerah ataupun disebabkan terang. Saya minta maaf. Saya silap sebut tadi. Saya sebut tadi itu termasuk hari syak. Tak, tidak hari syak. 29 tidak nampak anak bulan. Esok, maka dia tentukan esoknya adalah 30 Syaban. Tamam? Esoknya ditentukan 30 Syaban. Maka tu tak dipanggil syak lagi. Kerana tu dah 30 Syaban. Boleh? 30 Syaban. Dia hari syak ni, kalau berlaku di masalah tadi. Syak berlaku ketika mana? 30 Syaban, tiba-tiba dapat khabar, ada orang nampak. Dah 30 Syaban hari tu. Yang masuk dah. Tiba-tiba dengar kata ada orang nampak. Cuma kita di tempat kita tidak nampak. Jadi macam mana? Bagi masalah yang ketika mana berlaku permasalahan orang ramai berbeza pandangan tu, melihat anak bulan pada hari syak tersebut, katanya nampak. Maksudnya pada yang matlaknya sama. Matlaknya sama. Nanti matlak kita akan tengok apa maksud matlak. Jadi pada waktu tersebut wajib puasa pada hari syak tersebut. Dan haram bagi mereka tidak berpuasa pada hari tersebut. Boleh? Jadi ini bagi orang yang yakin. Bukan semua orang. Bagi orang yang yakin dengan perbezaan tersebut. Pada hari itu syak. Dan kemudian orang ni dia yakin dengan khabar orang yang mengatakan bahawa hari itu adalah Ramadan. Maka yang yakin ataupun zan, cukup sekat zan ya. Yakin dengan zan, dua keadaan ni. Apa yakin? Yani idrak idrakul waqi'. Idrakul waqi' an dalil. Idrakul waqi' an dalil. Manakala az-zan maknanya idrakul waqi', idraku tarafil marjuh, tarafil rajih. Semuanya idrak,
Semuanya idrak. Yaqin, dhan, syak, waham, dan juga jahal. Semua empat-empat ni adalah idrak. Kelima-lima ni adalah idrak. Cuma idraknya berbeza pada martabatnya. Jadi dhan idrak tarafir rajih. Tamam. Manakala bagi yang dapat khabar daripada wanita ataupun yang tertolak padanya syahadah, penyaksiannya, kanak-kanak ke, wanita ke, hamba sahaya dan juga orang fasik, yang mana dia yakin pada waktu tersebut dengan khabar tersebut, ataupun dia zan dengan khabar tadi, maka hukumnya harus untuk dia puasa pada 30 Sya'ban tadi. Dan kalaulah ditakdirkan kata 30 Sya'ban tu Ramadan, maka dia telah dikira berpuasa pada hari tersebut. Faham tak? Itu maksud hari Syak. Manakala yang keempat, hari yang keempat diharamkan puasa adalah hari-hari setelah 15 Sya'ban. Nah, hari-hari setelah 15 Sya'ban. Melainkan hari-hari tersebut berbetulan dengan adatnya berpuasa seperti Isnin dan Khamis, atau dia telah menyambungnya dengan hari sebelum 16 Sya'ban. Kerana hari-hari setelah 15 Sya'ban hukumnya haram puasa. Dengan syarat kepada orang yang nak melaksanakan qada puasa. Nah, itu yang pertama. Kalau dia nak qada. Maksudnya puasa dia tak selesai lagi. Dia masih lagi ada puasa dia yang baki pada tahun lepas tak diselesaikan. Dan dia nak kena selesaikan selepas 15 Sya'ban pun masih lagi tak selesai lagi puasanya. Ataupun dia terlupa sebelum tu. Sibuk dan sebagainya. Kemudian masuk 16 Sya'ban dan seterusnya. Dia rasa sempat lagi untuk dia qada, maka hukumnya adalah harus. Nah, untuk dia qada pada waktu tersebut. Ataupun dia pernah puasa Isnin Khamis. Pernah di sini berapa kali? Pernah dalam mazhab kita Syafi'i cukup sekali. Cukup walaupun sekali. Ini dinyatakan oleh Imam Al-Bajuri radhiyallahu anhu dalam hasyiah beliau bagi Fathul Qarib. Jadi adat di sini walau marrah, walau sekali. Syarat dia sekali pun pernah puasa dah sebelum tu. Syarat ke tahun tu? Tak syaratkan. Boleh? Dan kemudian yang ketiga keadaannya dia menyambung puasanya dengan sebelum 15 Sya'ban. Maksudnya sebelum 16, minta maaf. Kerana 15 masih dikira boleh lagi. Sebelum 16. Contohnya dia puasa pada 15 Sya'ban. 14 Sya'ban dia puasa. 15 dia puasa lagi. 15 puasa juga. 15 puasa, 16 pun puasa juga. Puasa sunat ni. Bukan puasa wajib, puasa sunat. 17 puasa lagi. 18 puasa lagi. 19 puasa. 20 tidak puasa. 21 boleh tak puasa? Tak boleh puasa. Kenapa? Kerana dah terputus pada waktu tersebut. Baik. Masalah. Jika seseorang telah melaksanakan puasa. Dia ada yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada yang tak faham sebelum ni? Ada yang tak jelas? Ada yang tak jelas? Yang hadir? Ada yang tak jelas? Ada soalan tak sini? Tak ada apa ya. Baru awal lagi ni. Baik. Tamam. Masalah jika seseorang telah melaksanakan puasa sunat, maka harus baginya untuk membatalkan amalan tersebut. Ini berdasarkan kaedah ulama, an-nafilu amiru nafsih. Maksudnya seseorang yang melakukan amal sunnah, maka dia adalah ketua kepada dirinya, yakni dia boleh memilih sama ada mahu meneruskan atau membatalkan puasa tersebut. Kalau puasa sunat lah, puasa wajib tidak dibenarkan. Puasa qada boleh tak kita nak batalkan puasa qada? Tidak boleh. Haram hukum dia kalau tanpa sebab. Dan juga puasa kafarah pun sama juga. Puasa nazar pun sama juga. Hukumnya wajib. Dan yang dibenarkan hanya puasa sunat saja. Kita puasa Isnin Khamis sunat. Di rumah kenduri dan orang kenduri pula berasa hati kalau kita tak makan, maka sebaiknya makan pada waktu tersebut. Kerana apa? Kerana menjaga hati mereka. An-nafil amiru nafsi. Kerana orang yang berpuasa ni dengan sunat, amalan sunat,
maka mereka adalah ketua kepada amalan tersebut, maka mereka berhak untuk batalkan bila-bila masa. Itu juga puasa solat sunat dan sebagainya. Baik, faedah yang sangat menarik. Al-Imam Muhammad Al-Jurdani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahawa Al-Imam Al-Bujairmi telah menyebutkan di dalam hasyiahnya ke atas kitab Al-Manhaj bahawa sesungguhnya bulan tidak akan terlindung atau tertutup lebih daripada 2 malam pada akhir bulan Islam selama-lamanya. Ini berapa bulan ni hari ni? 20 apa? 27 Syaban. Dia ada 2 hari lagi. Cuma malam ni cuba tengok. Bulan. Jadi bulan dia tidak akan terlindung pada malam-malam akhir bulan Islam selama-lamanya. Bulan jika terlindung daripada penglihatan selama 2 malam. Kalau bulan tu terlindung pada penglihatan selama 2 malam, maka dapat diketahui bahawa kiraan hari pada bulan tersebut adalah sempurna 30 hari. Jika ianya terlindung selama 1 malam pada akhir bulan, maka dapat diketahui bahawa kiraan hari pada bulan tersebut adalah berkurangan, iaitu 29 hari. Jadi kalau kata 2 hari itu terlindung, maksudnya bulan tak akan terlindung lebih daripada 2 hari. 3 hari. 3 hari ke 4 hari ke. Maksudnya istiqra' ni dilakukan oleh ulama tidak akan berlaku lebih daripada waktu yang telah berlaku tersebut. Maka kalau kata dia lindung 2 malam berturut-turut, maka kita tahu pada bulan tersebut 30 hari. Kalau dia terlindung 1 malam saja, maka bulan tersebut adalah 29 hari. Apa yang dimaksudkan dengan terlindung bulan pada 2 malam tersebut ialah ianya tidak zahir kelihatan pada kedua-dua malam dan zahir kelihatan bulan tersebut setelah terbit fajar. Itu maksud terlindung. Dia lihat setelah terbit fajar saja. Sebelum pada malam tak nampak. Selepas terbit fajar baru nampak. Selepas terbit fajar baru nampak. Dia nak panggil new moon ni panggil. Dalam bahasa falak panggil new moon. Ini bulan baru. Bulan baru ni maknanya bulan tu nanti dia akan berada di antara tengah-tengah, di antara bumi dengan matahari. Di antara bulan tu tengah-tengah. Di antara bumi dengan matahari. Boleh. Tu maksud tidak kelihatan, bukan tak nampak terus. Dia nampak juga tapi lepas fajar baru nampak. Jika seseorang melihat bulan terlindung selama 2 malam pada akhir bulan dan kedua-dua malam tersebut kosong langit daripada awan, maka malam yang ketiga itu adalah dikira awal bulan tanpa syak lagi. Jadi pada akhir bulan, kalau seorang tadi melihat bulan tidak kelihatan 2 malam, yang dilihat hanya selepas fajar, maka tidak syak lagi. Hari yang ketiga itu adalah masuknya awal bulan yang pertama. Tamam? Mengambil berat hal ini adalah wajib bagi setiap Muslim. Jika seseorang Muslim itu mengambil berat terhadap masalah ini, maka ianya memadai baginya daripada melihat anak bulan Ramadan. Dan tidak akan terlepas daripadanya sehari daripada Ramadan jika ianya sempurna 30 hari. Jadi maksudnya kalau bulan tu sempurna 30 hari, maka kita tak akan terlepaslah Ramadan walaupun sehari. Boleh? Hadis yang menyatakan sumu li ru'yatihi ila akhirih. Maksudnya kamu berpuasalah, wajiblah kamu berpuasa kalau kamu melihatnya. Jadi melihat hilal tersebut. Ini ditujukan kepada orang yang tidak mengetahui tentang permasalahan ini. Tamam? Ini ada orang tanya ni.
tak faham puasa lepas 15 Ramadan. Bukan 15 Ramadan. 15 Ramadan tu dalam puasa. 15 Ramadan. Sebelum 15 Ramadan pun kena puasa dah. Selepas 15 Ramadan tu lagi lah. Sekali selepas 15 Ramadan tak boleh puasa. Teruk tu. Tak ada seorang sebut yang tu. Mungkin dia panggil sabqu apa ni al-kitabah. Silap tulis. Nak tulis hak lain, tulis hak lain. Ni dalam Astro buat keluar ni kan. Anak bulan Syawal akan dilihat. Tak lama lagi. Ramadan tak tengok, Syawal tengok dah. Editor tu kena buang tu je. Teruk sangat sampai bulan tak tahu. Anak bulan Syawal akan dilihat. Elok. Baik. Jika sebelum maksud yang saya masukkan ni 15 Sya'ban. Sya'ban. Itu kena bagi faham elok. Yang dimaksudkan puasa yang diharamkan setelah 15 Sya'ban. Maksud puasa yang diharamkan selepas 15 Sya'ban. Maksud 15 Sya'ban tak termasuk lah. Jadi yang diharamkan tu 16 Sya'ban sampai ke hujungnya. Boleh, itu yang diharamkan puasa. Tamam. Dan adakah mutlak diharamkan puasa selepas 15 Sya'ban? Tak. Itu kita letakkan ada beberapa perkara. Yang pertama, kalau orang tadi puasa qada dan dia nak puasa setelah 15 Sya'ban. Pelakunya puasa qada tadi dia nak qada puasa selepas 15 Sya'ban. Boleh ataupun tidak? Boleh. So, syaratnya puasa tu qada. Yang kedua, kalau dia beradat, maksudnya dia pernah puasa Isnin dan Khamis. Tengok Isnin pada waktu dia nak puasa tu jatuh 16 Sya'ban. Dan dia tidak puasa sebelum tu. Saya jatuh 16 Sya'ban tu hari Isnin dan dia teringin nak puasa Isnin Khamis. Ya. Boleh ke tidak? Boleh. Syarat dia beradat. Adat maksudnya apa dia? Walaupun dia pernah puasa sekali sebelum tu. Sebelum tu pernah puasa dah sekali. Syarat ke dalam bulan tu? Tak disyaratkan. Tak disyaratkan. Jadi dia pernah puasa lah maksudnya. Pernah puasa Isnin Khamis. Dia masuk tu nak puasa Isnin Khamis. Boleh, tak ada apa. Tak ada masalah. Boleh. Jadi bukanlah maksud adat di sini. Dia kena tiap-tiap bulan puasa Isnin Khamis. Barulah dia dibolehkan. Kalau tidak, tak boleh. Tak, bukan tu. Kerana al-adah inda Syafi'iyah itu diletakkan dengan sekali saja. Pun dah dikira adat pada waktu tersebut. Itu yang ni pula ni ustaz nak tanya masalah, saya tak mau tanya masalah puasa. Saya nak tanya isu nikah online ni. Yang ni yang kata letih. Kita tengah ngaji bab puasa, tanya bab nikah online. Ni lari tajuk orang panggil. Kalau macam ni, sampai bila tak akan selesai kita punya ilmu kita. Sebab kita suka tersyatut. Kita suka lari pada tajuk yang lain. Dan ini perkara yang sangat tidak disukai oleh para ulama ketika mengajar ilmu. Ketika melayan sebahagian soalan yang tidak kena dengan tajuknya. Maksudnya dia tidak bagi perhatian pun terhadap puasa ni. Tak bagi tajuk, tak bagi perhatian tentang tajuk ni pun nak tengok tentang masalah viral dan sebagainya. Yang orang duk bincang sekarang ni. Pada tajuk dia. Pada perbincangan dia nanti. Nah, sekarang kita sedang bincang bab puasa. Maka tumpu dulu tajuk puasa kita. Kerana nanti kalau tidak, tak selesai. Kita tanya pula apa hukum dia ustaz, apa ni masalah. Saya dia tanya masalah keluarga dia. Mengaji bab apa ni solat, tanya bab puasa. Mengaji bab puasa, tanya bab solat. Jadi akhirnya tak selesai pengajian tadi, dia akan jadi tersyatut. Dan dia akan mengganggu fikiran orang lain yang sedang belajar pada waktu tersebut. Jadi elakkan daripada kita tanya benda yang tidak sepatutnya pada waktunya. Maaf lah. Baik. Jadi ustaz memang haram ke puasa selepas nisfu Sya'ban? Ada tanya soalan ni. Dah kita sebut dah tadi. Ada beberapa sebab tadi. Yang kerana beberapa sebab tersebut, maka dibenarkan puasa selepas nisfu Sya'ban. Lain daripada tu haram lah. Kita sebut yang boleh, yang lain daripada tu saya tanya lah. Selesai lah maksud dia. 3 sebab tu saja. Yang kedua, nak kira akhir bulan tu bermula pada hari keberapa? Jadi pada kata 2 malam pada akhir bulan tersebut. Pada akhir bulan tu lah. Janganlah kira pada 25 hari bulan tu. Boleh juga tengok 25 hari bulan. 25 bulan dia akan nampak anak bulan lagi. Sebab bulan ni dia tak akan hilang lebih daripada 2 malam turut-turut. Maksudnya kalau tengok bulan tu hilang tu maksudnya sini
Dia tidak nampak pada pandangan zahir kita, tapi dia nampak selepas fajar, nampak. Ataupun kalau kata kerana berlaku ghaim, kerana mendung ataupun awan yang banyak tak nampak, itu bukan dikira tak ada. Dia duduk belakang awan tu, kita tak nampak. Jika tak ada tu, tengok saya tak nampak bulan Ustaz daripada 15 Syaban lagi. Saya tak nampak dah bulan. Dia tak keluar. Dia rumah pun tak keluar. Duduk dalam rumah. Tengok bulan kot mana. Kalau dia keluar tengah-tengah malam, dia tengok, nampak bulan. Kerana dia, para ulama falak menyebut, bulan ni dia tak akan terlindung 2 malam, lebih daripada 2 malam. Berturut-turut. Terlindung, maksudnya zahir kita tak nampak terus. Dalam keadaan awan tak ada, dia tak ada. Awan tak ada, tapi bulan tak kelihatan. Maksud tidak kelihatan di sini, tidak kelihatan pada malam tersebut, tapi dilihat setelah fajar ada bulan. Lepas fajar ada. Faham? Itu maksud terlindung. Baik. Oh, banyak soalan ni. Kena sabar sama ni. Soalan ni tak masuk lagi ni. Seorang masa baca Quran, masa bulan Ramadan, tiba-tiba keluar satu cecair tapi setakat tengah kerongkong, adakah batal puasa tersebut? Nanti dulu. Ni baru rukun baru. Tak masuk tan batal lagi. Oh, kalut lah. La ilallah. Masyarakat kita ni. Tanya aku belah ni dulu ni. Baru muka surat 12. Ya. Biarlah anak-anak murid ni duduk depan. Duduk depan aku. Saya kena terkah pokok. Hei. Dia kalau kita sabar, soalan akan sampai nanti. Jawapan dia akan sampai dan waktu tu kita akan tenang. Taklah dia, kita tak mau tengok. Kita nak tengok soalan kita waktu tu je. Maksudnya kita nak mengaji tentang jawapan kita je lah. Padahal sebelum ni pun tak faham pun. Ha? Hari syak dengan hari tak syak menjadi nak beza lagi. Lepas tu nanti tanya lagi. Masuk tahun depan tanya lagi masalah yang tak sepatutnya ditanya, tanya lagi. Tahun depan tanya rokok pula. Tahun ni tanya nikah online. Tahun depan nikah cara lain pula dah. Di bawah talian. Nikah bawah tiang elektrik. Boleh tak boleh? Kita bukan larang tanya, tapi masalah dia tanya pada tempatnya, pada waktu ni. Baru betul soalan tu. Dia satu as-soal. Yang kedua husnul soal. Soalan tu bagus. Yang kedua husnul soal. Dan soalan yang cara baik ketika mana bertanya tu, ataupun husnul i'radis soal. Cara baik ketika bertanya soalan tersebut, apa yang patutnya kita sampaikan. Ni saya tengah bagi tahu lah ni. Macam mana yang masyayikh ajak ketika nak tanya soalan. Kalau tidak, sebab tu talaqi yang paling penting itu sebab dia. Kita akan diajar macam mana nak tanya soalan, apa soalan yang patut ditanya, apa yang tak patut ditanya. Yang ni dapat kepada orang yang baca buku sendiri, orang tak akan dapat. Yang baca buku sendiri dia tak tahu nak tanya apa. Dan dia tak tahu macam mana nak tanya. Apa? Ini yang faedah kepada talaqi. Tamam. Rukun-rukunnya. Jadi ingatlah, sebelum kita dah bincang, masalah apa kita dah bincangkan? Kita dah bincang berkenaan dengan syarat wajib puasa. Yang kedua, syarat sah puasa. Yang pertama sebelum tu kita tahu dah ta'rif puasa. Nah, imsakun anil mufattirat. Nah, imsakun anil mufattirat jami'a naharin qabilin lisawmi biniyatin makhsusatin. Kemudian yang kedua kita tahu tentang syarat-syarat wajib bagi puasa. Syarat wajib puasa ada 4. Kemudian kita tahu tentang syarat sah bagi puasa pun ada 4. Nampak? Kemudian kita tahu faedah yang menarik yang berkait dengan puasa, iaitu anak bulan kalau kata tidak dilihat pada 2 malam yang terakhir, tidak kelihatan pada malam tersebut, maka kita akan ketahui bahawa bulan tu selepas 2 malam tersebut akan masuk bulan baru. Sebab itu kata Imam Bujairmi, kalau seorang tahu tentang benda ni, maka dia tidak perlu lagi melihat kepada hilal. Cukup tahu tengok yang ni, dia akan cukup puasa dia. Faham? Baik. Tentu juga dengan dia punya puasa. Masa Ramadan dia tengok macam tu juga.
Hari yang ke-27 tu, malam tu, tengok. Ada anak bulan. Boleh? Tengok malam tu tak ada. Jadi masuk 28 dah ni. Malam tu tak ada. 29, nak masuk ke 30. Tak ada juga bulan. Tahu dah. Kata tu dah masuk kepada 30 hari. Nah. Di malam bila nak tengok ni? Malam 27 tu lah. Kerana 27, malam tersebut, esok tu nak masuk 28 hari. 29. 28 kan malam 28. Malam 28. Malam 28. 28 nak masuk 29 tu. Malam ke-28. Ini malam ke berapa hari ni? 27 kan? 28 lah. Malam esok malam. Esok malam cuba tengok. Tengok anak bulan. Tengok anak bulan, tengok bulan nampak ke tak? Kita dah tengok malam ni dulu. Mana cuba tengok nampak ke tak? Bulan. Bulan dia tak akan hilang lebih daripada 2 malam. Maksudnya tak akan hilang pada pandangan mata kita. Baik, tamam. Itu kata Imam Bajurimi kata kalau orang tahu tentang masalah ni tak perlu lagi tengok anak bulan. Pergi nak tengok jugalah. Cuma bagi kita. Bagi kita ni, hak peribadi. Jadi kita kalau kita nak try praktik tentang perkara tersebut, boleh kita praktikkan. Baik. Ini dah tanya tadi. Tadi kita dah sebut dah tadi. Jika seorang berpuasa dari awal bulan Syakban tanpa berbuka sehari pun. Jadi dia puasa pada awal Syakban tanpa buka satu hari pun tak buka. Dan pada hari yang ke-23 dia berbuka. Bolehkah disambung puasa Syakbannya? Tidak boleh. Selesai dah habis. Itu yang dimaksudkan dengan diharamkan berpuasa setelah 16 Syakban tadi ni, dengan maksud kalau kata dia tidak, kalau dia terselang waktu. Jadi kalau dia puasa sebelum 16 Syakban dan bersambung sampai selepas Syakban, tidak ada masalah. Tapi kalau dia selang sehari saja, terberhenti tengah-tengah 23 Syakban tadi, kemudian 24 dia nak sambung balik, 23 dia buka puasa, 24 dia nak sambung balik puasa tersebut, boleh? Tidak boleh. Boleh tak? Ada puasa Isnin Khamis. Kalau ada puasa Isnin Khamis boleh. Kalau ada puasa Isnin Khamis tu lain lah. Tu lain pula. Baik, ini orang yang berpuasa sebulan dalam bulan Syakban. Di Malaysia biasanya kita sudah maklum hari pertama Ramadan. Bolehkah dia puasa penuh Syakban tanpa berbuka sehari pun dan menyambung terus puasa Ramadan? Atau afdal dia berbuka di hari terakhir Syakbannya? Tak dibenarkan untuk dia sambung terus. Tak ada masalah. Untuk sambung terus tidak ada masalah. Ya. Ada orang yang amalkan puasa daripada Rejab lagi. Puasa penuh Rejab, penuh Syakban dan penuh Ramadan. Ini 3 bulan terus puasa. Ada yang puasa macam tu. Tak ada masalah. Baik. Rukun-rukunnya. Kita baca tentang rukun-rukun ni. Kemudian kita berhenti, kita sambung pukul 2 petang nanti. Rukun-rukunnya, rukun bagi puasa adalah 2 perkara. Baik. Rukun pertama, niat pada waktu malam pada setiap hari Ramadan. Puasa nazar. Qada ataupun kafarah. Jadi niat dia pada waktu malam, ni rukun yang pertama. Niat pada waktu malam. Pada setiap hari. Karena mazhab kita Syafi'i, puasa ibadahnya mustaqillah. Setiap malam adalah hari yang baru. Maksudnya dikira sebagai ibadah yang berlainan. Baik. Maka kerana tu kita diwajibkan berniat pada setiap malam. Baik, boleh tak kita nak taklid dengan mazhab Al-Imam Malik radhiyallahu anhu pada awal Ramadan, awal malam tersebut kita niat 30 hari Ramadan terus, tidak ada masalah. Kita boleh taklid dengan mazhab tersebut untuk kita niat 30 hari tadi. Baik. Lafaz niat yang sempurna, macam mana lafaz niatnya? Nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban liwajhillahil karim. Ingatlah baca dengan, mesti dibaca dengan jar. Disebabkan idafah kepada isim isyarah setelahnya. Jadi nawaitu sauma ghadin an adai fardi ramadani hadhihi sanati. Hadhihi sanati. Jangan fardi ramadana.
Kata sahibun nihayah, jika seorang itu menyebut an hadza ramadhani, maka ianya sudah mencukupi bagi menggantikan ya. Jadi kalau sebut nawaitu sauma ghadin an hadza ramadhani, an hadza ramadhani, sebut an hadza. Jadi maka pada waktu sebut dia tidak perlu sebut an adai fardhi Ramadan. Sebut an hadza Ramadan, sudah wajib dah. Faham? Maka itu pun mencukupi. Maksudnya, sahaja aku berpuasa pada esok hari bagi menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini, hanya semata-mata beriman dan mengharapkan pahala daripada Allah yang Maha Mulia. Tidaklah mudarat jika seorang tersebut melakukan perkara yang menafikan puasa setelah berniat pada malam hari. Jadi tak mudarat. Cuma ada tafsirnya. Ada tafsir tentang masalah tersebut. Yang ni kita akan baca pada pukul 2 petang nanti. Kita punya pertemuan, saya beritahu, pertemuan kita 1 jam saja. Untuk tidak mau bagi boring. Jadi kalau masalah hukum ni, orang ni macam-macam. Jadi, itu. Tambah pula duduk bukan depan saya. Lagi lah. Hak duduk berbaring, hak duduk bergulin, hak duduk main game sambil-sambil tapi dengar ceramah. Tapi satu lagi duduk main game. Jadi kalau boleh jaga adab ketika majlis. 1 jam saja. Kita bagi masa 1 jam saja. Jadi kalau kita start pukul 10, kita akan tamat pukul 11. Hari ini start pukul 10.30. Jadi kita akan tamat 11.30. 11.30. Betul ke kita start di 10.30 tepat-tepat? Lebih kurang lah. Lebih kurang lah. Baik. Jadi petang ni kita akan start pukul 2 petang. 2 petang sampai pukul 3 petang je. Tak banyak. Jadi masa untuk kita tengok balik, kita baca balik sebelum ni. Jadi kita dah bincang hari ni ta'rif puasa. Ingat ta'riful fiqhi ahkamus syar'i. Ta'rif fiqh ni adalah hukum syarak. Sebab tu nanti dia akan, kalau orang ni faham ta'rif, apa maksud puasa? Imsakun 'anil mufattirat. Anil mufattirat lagi apa dia? Jami'an nahari qabil lis-sawmi biniyatin makhsusah. Jadi kalau orang tu faham dengan ta'rif tersebut, maka orang tadi akan boleh jawab soalan yang pelbagai. Contoh orang tanya soalan, saya bersahur, kemudian saya tidak, maksudnya tak terlintas dalam hati saya niat nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Adakah sah puasa saya? Adakah sahur diiktibar sebagai niat? Maka kata ulama, hanya dengan ta'rif tadi boleh jawab. Kalau orang tadi bangun sahur, kerana dalam hati dia sebut, kata esok saya akan menahan diri daripada makan pada esok hari. Kerana esoknya Ramadan, dia tahu esok Ramadan. Dan dia bangun kerana untuk nak tahan diri. Walaupun dia tak sebut nawaitu sauma ghadin an ada'i fardi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Walaupun tak sebut yang itu, tak dia hadirkan dalam hati. Cuma dalam hati dia terlintah, saya bangun ni kerana untuk menahan diri saya daripada lapar, daripada dahaga, saya makan, saya minum air kerana nak hilangkan dahaga pada esok hari, kerana esoknya Ramadan. Dan otak dia tahu dia esok Ramadan, cuma tak sebut Ramadan tu. Dia tak sebut dengan lidah dia. Tapi dalam hati dia terlintah Ramadan tu. Walaupun dia tidak sebut macam tu, maka dia dikira niat pada waktu sebut. Banyak ulama kata tu pun diiktibar. Sahur tadi dikira sebagai puasa. Tapi bukan sahur tu. Apa yang terlintas dalam hati dia, kenapa sahur tu dibuat? Kenapa sahur tadi dilakukan? Kerana sahur tadi dibuat kerana untuk imsak 'anil mufattirat. Untuk jaga diri daripada mufattirat pada waktu siang hari yang dibenarkan padanya puasa, qabilin lis-shaum. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Niat yang khusus tadi apa? Nak jaga diri daripada perkara tersebut. Yang itu pun sebahagian ulama yang iktibarkan bahawa itu adalah termasuk niat bagi puasa. Tamam? InsyaAllah petang ni kita akan sambung pada jam 2 petang. Baik. Ini ada orang tanya pasal masalah puasa niat sebulan. Ini dalam mazhab Imam Malik radhiyallahu anhu, diniat tapi dengan syarat pada awal Ramadan. Tak boleh pada pertengahan Ramadan, tak boleh. Mesti pada awal Ramadan. Awal Ramadan dihadirkan niat, sejak aku berpuasa sebulan Ramadan lillahi ta'ala.
niat terus sebulan Ramadan. Niat dalam hati no. Satu lafaz niat je. Yang kita niat dalam hati kita saja, aku berpuasa sebulan Ramadan. Jadi kalau dia terlepas, maksudnya terlupa puasa, terlupa niatnya pada salah satu daripada malam-malam Ramadan, maka dia iktibar dengan niat tersebut kalau dia niat taklid dengan mazhab Maliki. Kalau kita ikut dengan mazhab kita Syafi'i, khuruj minal khilaf, disunatkan kepada dia untuk dia qada balik puasa tersebut. Kerana dia niat dah 30 hari. Kerana mazhab kita, ibadah puasa adalah mustaqillah. Setiap hari adalah hari yang lain-lain. Kerana batal puasa pada hari yang satu tidak sama dengan batal pada hari yang keduanya. Jadi kalau kata puasa ni, kita niatkan 30 hari, maknanya puasa ni macam satu ibadah. Jadi kalau puasa ni batal hari yang pertama, tak ada seorang pun akan sebut kata 30 hari lagi pun hak 5 batal. Semua ni masalah Al-Imam Malik radhiyallahu anhu berpegang dengan pandangan kata ni seolah-olah satu ibadah yang satu. Cuma tetap juga setiap hari itu dikira hari-hari yang berbeza. Jadi khilaf para ulama ni rahmat, dan juga kita boleh ambil sebagai kemudahan kepada kita untuk mengelakkan kita, kerana kita terlupa. Al-insan ini selalu lupa. Sama. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, insya-Allah kita akan sambung pada pukul 2 petang nanti. Moga-moga dapat kita faham dengan baik. Hari ini saya ulang balik secara ringkas, kita dah bahas tentang ta'rif bagi puasa, dan kita sebut para ulama mengatakan ta'riful fiqhi ahkamus syar'i. Ta'rif fiqh ini adalah hukum syarak. Karena daripada ta'rif tadi boleh keluar hukum syarak. Dan ta'rif itu hukum. Itu dia boleh sebagai hukum syarak. Yang kedua, kita dah bincang tentang syarat-syarat wajib bagi puasa. Ada 4. Yang ketiga, kita sebut syarat-syarat sah bagi puasa. Dan ada perbezaan di antara dua syarat tersebut pada Islam. Kerana syarat wajib ada Islam, syarat sah pun ada Islam. Apa beza Islam pada syarat sah dan apa Islam pada syarat wajib? Islam pada syarat sah, apa maksud dia? Bil fi'li. Saja tukar. Nak bagi Hazmi keliru. Islam syarat sah dengan maksud bil fi'li. Islam pada syarat wajib dengan maksud fima madha. Ini Islam yang terdahulu. Maksud kita dah Islam sebelum tu. Islam dengan syarat sah, Islam bil fi'li, mesti Islam pada waktu tu. Sebab tu orang murtad tidak sah puasa dia. Kerana dia tidak diiktibar dengan Islamnya sebelum tu. Dia diiktibar pada Islam pada waktu tu. Pada waktu puasa tersebut. Kemudian ada 4 syarat juga pada syarat sah. Dan kemudian sekejap tadi kita dah bincang pada rukun, dan kita baru masuk rukun kedua masih tidak kita bincang. Itu pun tak habis lagi. Rukun yang pertama tu pun kita tak selesaikan lagi. Tak habis lagi sebenarnya, sebab ada banyak benda lagi pada rukun yang pertama tu saja. InsyaAllah pada petang ni, pukul 2 petang kita akan bertemu balik. Pukul 2 petang sama dengan pukul 8 malam di Malaysia, insyaAllah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Jadi soalan saya akan jawab lagi. Kalau saya jawab balik ni sampai pukul 2 petang ni. Ini soalan-soalan nanti, kalau boleh baik. Bagi soalan ni. Soalan tanya, berkenaan sahur boleh diiktibar sebagai niat, adakah terdapat khilaf? Kerana nas dalam Fathul Mu'in ada isyarat seperti ia tidak dikira ni, wala yujzi'u anha at-tasahhur wa in qusida bihi at-taqawwi 'ala as-sawm. Walaupun dia niat tu. Baik, mungkin ni berlaku khilaf di kalangan para ulama, kerana dalam sebahagian pandangan ulama mengatakan bahawa ianya dikira. Kalau kita tengok, baca sikit lah sebab dah tanya lah soalan, dan kita pun pergi sebut tadi. Terima kasih tanya soalan ni. Awak cari tak jumpa. Tiba-tiba tak jumpa. Ya. Baik. Tengok sini. Dalam kitab ni, dalam kitab Ithaful Anam di Ahkamis Siyam. Karangan Dr. Zain bin Muhammad bin Hussein Al-Aidrus Ba'alawi. Kata beliau, "Lau tasahhara liyasuma aw qasada bihi ala as-sawmi aw shuriba lidaf'i al-'atshi naharan ataupun syaraba لدفع العطش نهارا أو امتنع من الأكل والشرب أو الجماع
khawfa tulu'il fajri fahuwa niyatun in qatarat lihi as-sifat allati yushtaratu at-ta'arrud laha ka saumi Ramadan. Tapi kalau kata dia sebut dengan saumi Ramadan, gitu. Syarat dia mesti dia ta'arrud dengan saumi Ramadan. Maksudnya dia buat tadi kerana apa? Untuk Ramadan. Jadi bukan sahur tu. Jadi dimaksudkan oleh al-Imam Al-Malibari dalam kitabnya Fathul Mu'in, kalau dia tidak ta'arrud kata itu saumi Ramadan. Jadi tidak khilaf sebenarnya. Tak berlaku khilaf. Nah, jadi maksudnya wala yujzi'u anha tasahur, maksud mujarrad tasahur. Dia bangkit sahur tanpa terlintas dalam hatinya untuk Ramadan, maka tidak dikira. Jadi kalau kata dia tahan diri daripada makan dan juga berniat makan tadi untuk taqawi, tapi dengan syarat dia ta'arrud laha. Nah, fardhi Ramadan. Maksudnya saya buat ni untuk apa? Kalau dia tengah jima', kemudian dia imsak anil jima'. Dengan jima' lepas tu dia berhenti. Dia takut nanti tuluk fajr. Kenapa? Kerana Ramadan. Maka dia dikira sebagai niat pada waktu tersebut. Kenapa? Kerana dia tinggalkan tadi bisababi Ramadan. Maka dia dikira sebagai niat. Kata ulama. Nah, wa huwa haqiqatun niyyah. Wa huwa haqiqatun niyyah. Tengok, kerana disebabkan dia hadirkan saumi Ramadan tersebut, maka pada waktu tadi dia dikira sebagai niat. Wa illa fala. Kalau dia tidak hadirkan ta'arrud saumi Ramadan, maksudnya dia bersahur tadi, kenapa saya makan tadi? Adalah kerana Ramadan pada esoknya. Saya nak tahan diri daripada makan dan minum. Nak bagi kuat badan saya untuk elakkan daripada makan dan minum pada bulan Ramadan. Kerana Ramadan, maka dikira niat hakikatan. Itu niat tu. Wa illa fala. Kalau tidak ta'arud dengan saumi Ramadan, maka dia tidak dikira niat. Nah, wa hadha tafsil huwa al-mu'tamad. Ini yang mu'tamad kata ulama. Faham? Yang tu apa ni ringkasnya yang disebutkan dalam kitab ni. Sebab tu kata apa ni, kalau kata dia niatkan sahur tadi untuk taqawi sahaja tanpa dia khatara bi balihi saumi Ramadan, untuk berpuasa pada Ramadan pada esoknya, tak terlintas hatinya, maka tak dikira. Dia mesti terlintas juga. Jadi tidak ada khilaf di antara kita dengan apa ni yang disebutkan oleh Al-Imam Malibari radhiyallahu anhu, itu pandangan mu'tamad. Dan ini pun sama juga. Cuma nak bagi jelas lagi. Adakah sahur secara automatik tidak dikira sebagai niat? tidak boleh macam tu. Tengok balik kepada sahur tu tidak. Maksud perbuatan sahur tadi tidak dikira. Yang dikira pada niat orang tersebut ketika dia bersahur. Tamam? Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah petang ni kita sambung. Cukup, jangan tanya lagi. Tanya lagi. Nah, tapi bagus soalan tadi berkait dengan apa yang kita bincang. Itu maksudnya kita menumpu kepada apa yang dibincangkan. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.